Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati Syekh Ruwa timbalannya, AJKT ni, para alim ulama, penuntut ilmu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan menyambung dalam muzakarah kita dalam kitab Qatrun Nada, dalam bab jazam al-mudhari'. Itu kita masuk dalam bab yang kedua, iaitu as-sani mimma yajzimu fi'lan wahidan. Mimma yajzimu fi'lan wahidan. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fi darain amin. As-sani mimma yajzimu fi'lan wahidan. Yang kedua, yang menjazamkan sesuatu, yang menjazamkan satu fi'il. Kita dah bincang yang sebelum ini, iaitu dalam bab menjazamkan fi'il yang satu tetapi disebabkan apa? Disebabkan fi'il lah, kan? Fal jazim li fi'lin wahidin khamsatu umur, ya, masih lagi dalam bab yang menjazamkan fi'il satu. Jadi ini yang bab kedua. Jadi menjazamkan fi'il yang satu, ini bab yang kedua. Itu lam. Itu yang kedua adalah lam. Yang pertama adalah talaq. Yang kedua adalah huruf lam. Huruf lam ini adalah harfun yanfi al-mudhari'a wa yaqlibuhu madiyan, iaitu huruf yang menafikan mudhari', kemudian menukarkan dia kepada madhi. Jadi lafaz dia madhi tetapi maknanya adalah lafaz ni mudhari' dan maknanya adalah madhi. Kaqaulika lam yaqum wa lam yaq'ud, kaqaulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Kemudian yang ketiga adalah as-salis lamma, perkataan huruf lamma. Jadi ukhtuha, jadi ukhtu pada lam. Kaqaulihi ta'ala lamma yaqdi ma amarah bal lamma yazuqu azab. Jadi lam dengan lamma ni dia sama maksud lah, tetapi kita tengok apa perbezaan dia. Wa tusyarik lam fi arba'ati umur. Jadi dia berkongsi dengan lam, ada 4 perkara itu bersama dengan lamma. Pertama, lam dengan lamma ni kedua-duanya adalah harfiah. Kemudian yang kedua-duanya adalah ikhtisas bagi mudhari', kalau dia maksud nafi, ikhtisas bil mudhari'. Kemudian yang ketiga, kedua-duanya menjazamkan fi'il mudhari'. Dan yang keempat, menukarkan zamannya kepada madhi. Wa qalbu zamani ila al-mudhi. Ini persamaan yang ada dengan lam dan lamma. Wa tufariquha fi arba'ati umur. Kemudian membezakan dia pula dalam 4 perkara. Pertama, annal manfi biha mustamirul intifa ila zamanil hal. Jadi dia kata perkataan lamma, perkataan lamma itu berterusan penafian dia sehingga kepada zamanil hal. Maknanya dia munqati'. Maknanya dia munqati', iaitu mustamir intifa ila zamanil hal, sampai zaman itu saja, zaman yang dia bercakap tu. Dia sebut hal ni maknanya zaman mutakallim lah, zaman kepada orang yang bercakap. Bi khilafil manfi bilam, berbeza manfi bilam, fa innahu qad yakunu mustamirran. Jadi dia berterusan, maknanya melebihi kepada zaman hal. Maknanya mungkin selepas itu juga dia masih lagi menafikan. Contohnya lam yalid, contoh perkataan lam yalid. Jadi sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita, dia lam yalid. Selepas dia mencipta kita dan selama-lamanya dia adalah lam yalid.
wa qad yakunu munqati'an, dan kemungkinan dia terputus, iaitu terputus pada zaman hal. Contoh, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi di sini maknanya keluarnya manusia itu daripada apa? Dunia ini, dan tidak pernah sesuatu pun, lam yakun, tak pernah pun diberikan nama pada dia lah, tak pernah disebutkan nama dia sebelum ini, tak pernah pun disebut nama dia sebelum ini. Jadi selepas itu dia beri nama, tetapi selepas itu dia beri nama. Sebab hal ni ada tafsir dia, ada tak ingat hal tafsir dia. لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا, kerana maknanya selepas itu dia disebut ataupun dia diberikan nama, disebut ataupun diberikan nama. Min thamma, disebabkan itu dia kata imtana'a, maka terlarang antakul lamma yakum thumma qam. Lamma yakum, dia tak bangun kemudian dia bangun. Lamma yakum thumma qam, tak boleh. Sebab apa? Lima fi minat tanaqud, kerana ada padanya tanaqud, iaitu pada zaman hal. Maknanya dia tidak seolah macam dia meneruskan, orang mengatakan bahawa dia meneruskan nama dia, tak bangun tu. Lima fi minat tanaqud wajaza, dan boleh dia mengatakan bahawa lam yakum thumma qam, itu dia tidak bangun kemudian dia bangun. Sebab apa? Sebab dia di situ, dia berhenti di situ. Wasani anna lamma tu'zinu kathiran, iaitu menzahirkan kathiran, banyak, dia kata bitawaqqi'i thubut ma ba'daha, itu mengagakkan akan terjadi apa selepas itu, ataupun akan berlaku perkara selepas itu, ataupun menandakan, menunjukkan banyak perkara yang akan berlaku, kemungkinan akan berlaku selepas itu. Contohnya dia kata bal lamma yadhuqu azab, bahkan tetapi dia akan merasai azab, ataupun dia tidak akan merasai azab pada ketika itu, tapi dia akan merasai selepas itulah. Lama, belum lagi, maksudnya belum lagi merasai azab. Sebab tu ayat yang tadi lamma yakum thumma qam tak boleh digunakan. Maknanya seolah macam dia kata dia tak bangun lagi, dia boleh terjemah macam tu, dia tak bangun lagi kemudian dia bangun. Bukan terjemah gitu. Maknanya ayat sendiri dah mengandungi begitulah, lamma yakum kemudian dia bangun, ya. Jadi lama yazuku, jadi dia tak merasai azab lagi kemudian dia akan merasai azab, iaitu ilal an, sampai sekarang lam yazuku, dan dia akan yazukunahu, dia akan merasai azab tersebut. Tetapi lam tidak menunjukkan perkara itu, tidak menunjukkan perkara itu. Sebab apa? Sebab dia nak menafi, kemudian dia kata bangun, sebab tu dia kata tarakut. Betul tak? Lamma yakum thumma qam, dia nafi kemudian dia kata bangun. Jadi pening lah, jadi tanakut. Zakar hadha al-ma'na az-Zamakhsyari, disebutkan makna perkara makna ini adalah Imam Zamakhsyari. Wal isti'mal wal dhawq yashhadana bihi, jadi kegunaan dan juga rasa menjadi saksi kepada makna mustamil dengan makna munqati' ni. Bihi makna kepada makna lah. Wasalis, dan yang ketiga pula perbezaannya, annal fi'la, bahawa fi'al itu yuhzaf ba'daha, boleh dihazafkan,
selepas lamma, tetapi tidak boleh kepada lam. Yuqal, sebagai contoh, hal dakhaltal balad, adakah kamu dah masuk ke dalam kota? Fatakul, maka kamu katakan qarabtuha wa lamma, aku dah dekat tapi tak masuk lagi. Turid wa lamma adkhulha, iaitu aku tak masuk lagi. Tapi tak boleh mengatakan wala yajuz, mengatakan dengan perkataan qarabtuha wa lam, tak boleh, sebab dia tidak boleh menghazafkan fi'il. Warabi', dan yang keempat, annaha la taqtarin bi harfi syart, maknanya tidak diapitkan dengan huruf syarat, maknanya tidak boleh diapitkan dengan huruf syarat, iaitu dengan in lamma tak boleh. Berbeza dengan lam, dia boleh in lam takum qumtu, jika kamu tak bangun aku bangun. Wala yajuz in lamma takum qumtu. Jadi ini adalah perbezaan di antara lam dengan lamma. Kemudian kita masuk pada jazim yang keempat, iaitu yang menjazamkan satu fi'il juga, iaitu lam talabiyah. Lam talabiyah ni lam amar lah, dipanggil talabiyah atau dipanggil lam amar. Kalau mazhab Kufah, fi'il fi'il amar ni adalah daripada fi'il mudhari', kan? Cumanya dia ada pada lam amar tapi dihazafkan. Ada lam amar kemudian dihazafkan. Jadi lam talabiyah, jadi lam amar, wa dalla 'ala al-amri, itu menunjukkan kepada amar. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, jadi berilah kata nafkah itu orang yang mewah lah, daripada apa yang dia mewah juga, apa yang dia lebih lah, ataupun menunjukkan kepada doa. Semua doa apa semua ni maklum kita bahawa dia adalah talab. Begitu juga nahi, contohnya liyaqdi alaina rabbuk, supaya dihukumkan kepada kami Tuhan kamu. Al-jazim al-khamis, itu la at-talabiyah, itu nahi lah, nak tegah, la tegah, bukan nafi. Wahai dalla ala nahi, itu menunjukkan kepada tegah. La tusyrik billah, ataupun doa la tuakhidna. Fahadhi khulasatul qawl fima yajzimu fi'lan wahidan, itu adalah ringkasan yang menjazamkan fi'il yang satu. Jadi kita masuk pula pada yang menjazamkan dua fi'il. Jadi yang menjazamkan dua fi'il ni juga dipanggil sebagai syartiyah. Jadi kita tak masuk lagi bab syartiyah, kan? Dia tak masuk lagi bab syartiyah. Tapi dia ada beberapa i'rab lah. Boleh kita main i'rab sikit. Tak. Adawat lah mudah. Adawat syartiyah. Syartiyah. Sebab apa kita sebut adawat? Sebab ada tiga lah. Sebab ada harf, ada isim, rukun isim. Sebab masalahnya ulama mengatakan bahawa dia tidak ada adah. Ada sebagai ulama tak sokong perkataan adah ni. Sebab
bahasa Arab ada 3 je, sama ada fi'il ataupun harf ataupun isim. Fi'il, harf, isim. Jadi apa tiba ada adah ni? Jadi adah dengan melihat bahawa banyak juga ulama-ulama menggunakan, kita kata lama menggunakan adah. Jadi adah ni dia lebih am daripada harf dan sebagainya. Jadi adah sebab dia menunjukkan juga pada harf dan dia juga menunjukkan pada isim. Jadi adawat syartiyah ni, jazimah ni, pertama dia ada harf, kan? Dia ada pertama harf dan dia mabni, kan? Dia mabni, iaitu in dengan apa? In dengan isma. Lau dia tak menjazam kan? Isma lah, boleh isma, ataupun boleh in dengan isma. Jadi 2 ni sahaja yang mabni dan dia harf. Mabni dan dia adalah harf. Jadi contoh dia adalah in ta'mal khairan tuflih. In ta'mal khairan ni secara umum ni termasuk syartiyah betul-betul, kan? Ni secara umum. In ta'mal khairan tuflih. Jadi in kita tak i'rab lah, la mahalla min i'rab, sebab dia adalah harf. Maka kita i'rab dia, kita i'rab ta'mal, kita i'rab fi'il mudhari' majzum bi in wa alamatu jazmihi as-sukun. Kemudian kita kata dhamir mustatir di situ ada anta, maka dia adalah fa'il. Kemudian kita i'rab khairan, kita kata dia adalah maf'ulun bihi, dia adalah maf'ulun bihi. Kemudian tuflih kita i'rab dia adalah majzum lah, jawab syart majzum. Okey, atau kita jawab fi'il mudhari' majzum li'annahu jawab syart wa alamat jazmih as-sukun al-zahir wal fa'il dhamir mustatir. Itu yang pertama. Jadi kita tak i'rab in kita tak i'rab sebab dia adalah harf. Yang kedua, isim. Selain ini adalah isim. Iaitu isim man, ma dengan mahma. Sebab dia Arab dan lain sikit. Man, ma dengan mahma. Jadi yang pertama i'rab dia, i'rab pertama. Pertama i'rab dia adalah mubtada. I'rab mubtada jika apa dia? Jika idza kana fi'l syart al-waqi' ba'daha muta'addiyan wastawfa maf'ula bihi, misl, contoh ma tata'allamhu yufidka.
ma tata'allamhu, okey, yufidka. Jadi pertama kita i'rab ma di sini ataupun mahma ke apa ke, kita akan i'rab dia boleh mubtada. Jadi yang selanjutnya daripada ni kita akan i'rab jumlah tu adalah khabar. Tapi i'rab sebab tu kita i'rab istilah ta'allamu adalah fi'il mudhari' majzum, munahha adalah maf'ulun bih, anta di sini adalah fa'il, di sini adalah maf'ulun bih, yufidka adalah jawab syarat dan di majzum. Kemudian dia adanya huwa di sini. Jadi huwa ni kembali kepada al-ilm lah, ataupun hu di sini. Apa sahaja kamu kembali pada ni lah, kan? Kau itu adalah maf'ulun bih. Ini kalau fi'il syarat dia muta'addi dan dia selesai maf'ulat dia. Selesai, maknanya dia memenuhi maf'ulat dia, maknanya dia lengkap. Yufidka lengkap, kan? Tata'allamhu maknanya dia dia adalah lazim sajalah, maknanya dia memerlukan satu maf'ul saja. Jadi dia lengkap maf'ul dia. Ini kalau dia lengkap maf'ul dia. Kemudian i'rab yang kedua pula, ni semua mahal ni semua i'rab semua mahal. Yang kedua i'rab dia adalah maf'ulun bihi. Mahal dia mahal maf'ulun bihi. Idza waqa'a ba'daha, tu ba'da ni lah, man dengan ma dengan ma. Fi'lun muta'addin, iaitu yang memerlukan kepada maf'ulun bih, tetapi lam yastawfi, okey, lam yastawfi maf'ulatihi, dia tidak menyempurnakan maf'ulat, maknanya tak ada maf'ul dia, maknanya maf'ul dia tidak ada. Contohnya adalah ma ta'kul, okey, ma ta'kul yanfa'uka, ma ta'kul yanfa'uka atau yanfa'ka, ma ta'kul yanfa'ka. Ma ta'kul jadi apa? Yanfa'ka. Jadi dia jadi maf'ulun bih. Pada ketika ini dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih pada apa? Yanfa'ka ma ta'kul. Jadi ini dia punya amil dia. Yanfa'ka ma ta'kul. Jadi kita i'rab di sini adalah ma adalah maf'ulun bih fi mahal, ataupun kita kata dia adalah fi mahal mansub, fi mahal mansub maf'ulun bihi. Kemudian kita kata ta'kul adalah majzum, kemudian yang fa'ka adalah jawab pada majzum. Sebab di sini kita tengok ta'kul di sini mana dia punya maf'ulun bihi dia? Tidak ada. Jadi maf'ulun bihi tidak ada, maka ma itu yang menjadi maf'ulun bihi. Ya. Ini maf'ul bagi tak suka yang fa'. Itu adalah ni tak. Dan ikutkan dia jadi fa'il lah. Lepas tu jadi ma ta'kul jadi ta'kul lah. Kalau di sini dia ta'kul jadi ta'kul.
Takul ma. Sorry. Takul ma. Man tukrim yukrimka. Man tukrim semua. Kemudian yang ketiga, mana peningan ada contoh terakhir tadi. Yang ketiga, dia menjadi khabar kana muqaddam. Khabar kan semua hal muqaddam. Khabar kana muqaddam idza kana fi'l syart ناقصا. إذا كان فعل الشرط ناقصا. Okey, kemudian walam dia selalu bila ada, kalau tulis bahas je lah, jangan bezakan fi dengan jangan fi di sini, jangan mesti fi masjid, jangan fi di sini, masjid di sini. Tak boleh. Lam tak boleh letak sini. Lam tak boleh lam sini. Dulu ajar nak menulis tu kata. Lam yastawfi walam yastawfi maf'ulati wa yastawfi khabarahu. Yastawfi khabarahu. Tawfi khabarahu. Jadi contoh dia apa dia? Contoh dia, mahma takun quwwatuka fa innaka dha'ifun أمام الحق. Okay. مهما تكن قوتك فإنك ضعيف أمام. Jadi mahma di sini jadi khabar kepada kana. Kemudian yang keempat, ni buat sini keempat diarah sebagai maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq disebut maf'ul mutlaq jika dia menunjukkan idza dallat ala masdar hadas. Okey, ala masdar hadas, jika menunjukkan kepada masdar hadas. Contoh dia adalah mahma tunadil ta'dud bihi ikhwanuka ikhwanaka al-munadilin. Ikhwanaka al-munadilin. Mahma tunadil ta'dud, jadi ta'dud jawab dah. Ikhwanaka al-munadilin. Nampak? Jadi makna di sini adalah boleh ditukar dengan perkataan ai lah. Ayu nidalin. Itu dia takdir lah.
ayu nidalin tunawil ta'dud bihi ikhwanaka al-munawili. Jadi ini adalah 4 i'rab dalam man, ma dan ma. Tapi ini khusus kepada apa? Khusus kepada ma dan ma tadi. Ma dan ma. Yang 3 ni semua masuk, man masuk, ma masuk, ma masuk. Cuma yang keempat ma dengan ma saja. Tapi mahmah tak pun kuat tu tak ke kuat tak. Mahmatan quwwatuka. Mahmah tu apa? Habis ni, mana nak pada apa boleh? Boleh dah? Memang. Wadah. Okey. Kemudian yang ketiga, di i'rab dia adalah mansub ala zarfiyah. Mansubun ala zarfiyah. Ni i'rab dia. Ini bagi-bagi yang zarah. Bagi mana yang zaraf. Contohnya perkataan aina, anda tak tahu ainama, anna, haitsuma. Jadi semua yang zaraf ni. Semua-semuanya zaraf. Ini ada kaedah. Okey. Jadi dia kata in dalat al-asma' syarat lah. Al-asma' syarat ni. Al-asma' syarat al-zarfiyah ni. In dalat ala zarf. Okey. Mislu mata dan sebagainya, mata. Fahiya mansubatun ala zarfiyah. Fahiya mansubatun ala zarfiyah. Wahia حينما تكون ظرفا يكون متعلق هذا الظرف فعل شرط. Dia ada dua, sama ada fi'il syarat boleh atau menjawab syarat boleh. Tapi yang arjahnya adalah fi'il syarat. Yang arjahnya adalah fi'il syarat. In kana tamman, jika dia tam. In kana tam, maknanya fi'il tam. In kana fi'luhu
tamat. Wa in kana fi'lu syart من الأفعال الناقصة كان متعلق الشرط خبر هذا الفعل. Okey. Jadi muta'alliq syarat dia adalah khabar hadzal fi'l. Apa pada ini? Contoh dia apa? Haitsuma tastaqim. Okey, yuqaddir lak Allah. Jadi haitsuma di sini kita Arab dia adalah zarf. Dan dia adalah mansub ala zarfiyah. Jadi bila zarf ni dia mubtada lah. Kemudian yang masalah yang kita bincang ini adalah mana muta'alliq dia. Muta'alliq dia tastaqim ataupun muta'alliq dia yuqaddir. Okey. Jadi muta'alliq dia katanya dia adalah fi'l syart. Di mana ni ya? Ini muta'alliq dia. Tapi dalam buku tu dia yuqaddir. Tapi dalam baca lepas tu dia tulis fi'l syart, nanti kita akan baca insya-Allah. Tapi yang arjahnya adalah fi'l syart menjadi muta'alliq kepada haitsuma. Maknanya dia adalah amil lah, amil kepada haitsuma. Sebab zarf memerlukan kepada amil lah, memerlukan kepada muta'alliq. Jadi muta'alliq bihi lah. Haitsuma jadi muta'alliq bihi. Kemudian aynama takunu ataupun aynama takunu ya, Al-Quran. Yudrik umullah. Betul? Yudrik mim yudrik umullah yudrikumul maut, yudrik kafmi yudrikumul maut. Okey, kamu lah, air mata kamu yang akan pergi, akan berjumpa dengan mati kan. Yudrik berdekah dua lah, yudrikumul maut. Okey, kamu akan, ni betul salah? Yudrik betul lah, yudrikum itulah yudrikum. Maknanya yudrikumul maut. Ya, yudrik yudrik betul lah, al-maut kan, yudrik fa'il ya, betul lah, al-mautu. Okey, jadi yudrikumul maut. Aina ma takunu yudrikumul maut. Jadi yang di sini adalah jawab dia kan, yudrik. Jadi sebabkan dia adalah fi'il naqis, maknanya aina ma takunu, kita kata apa dia? Maujudin bagi contoh. Jadi maujudin ni adalah khabar kepada kana dan dia adalah muta'alliq kepada aina. Ini maksudnya. Wa in kana fi'lu syart min al-af'al an-naqisah kana muta'alliq syart khabara hadzal fi'l. Jadi khabar pada fi'il ini yang menjadi apa? Menjadi muta'alliq kepada aina. Muta'alliq kepada aina. Okey? Faham kan?
Itu nombor 3. Boleh balang, kita tak boleh balang. Nama perlu dah soal jujur dah padam dua. Contoh dia tak boleh contoh apa? Apa contoh dalam buku ni dia maksud apa? Jadi yang ketiga adalah mansub ala zafiyah jika dia adalah tu. Tapi kalau idza wajib yang kedua. Kalau idza wajib yang kedua menjadi apa? Menjadi amil. Kalau idza wajib yang kedua menjadi amil. Mana jawab pada syarat menjadi wajib menjadi amil. Kemudian yang keempat, maksudnya empat, adalah hal. Itu pada perkataan kaifama. Kaifama. Okey, bagi contoh Miss kaifama tatawajjah tusadif khairan. Mana-mana kamu pergi, dia kata kamu akan bertemu dengan kebaikan. Kamu akan bertemu dengan kebaikan. Dan dia boleh menjadi waqad takunu ni kaifama, waqad takunu khabar kana, waqad takunu khabar kana muqaddam. Iza talaha, mana selepas dia, datang selepas dia fi'il naqis. Fi'ilun naqis, datang selepas dia fi'il naqis. Sebagai contoh, kaifa ma yakun al-mar'u yakun sadiqahu. Yakun sadiqahu. Yakun sadiquhu. Kaifa ma yakun al-mar'u yakun al-mar'u sadiqahu. Kaifa ma yakun al-mar'u yakun sadiqahu. Jadi kaifa ma di sini adalah khabar kepada kana. Di kama ayat kana ini lah, kana yang pertama. Kemudian yang last sekali adalah ai. Last sekali adalah ai. Dia ayu, ayin, ayun, ayin, ayana. Maka dia adalah ala hasbil i'rab. Jadi ala hasbil
tengok mana keadaannya. Kalau contohnya ayu talibin yajtahid yanjah, mana dia dalam mubtada'. Bagi contoh. Jadi dia akan ikut pada mama apa tadi ya, man ma tadi. Kalau tak penuh, kalau tak apa, ada muta'addin dengan ghair muta'addin, dia akan ikut sama dengan ma tadi. Dia ikut sama dengan ma ayun. Kalau dia maf'ulun bih, maka dia ayyan lah, ataupun ayya. Tengoklah ayya apa dia kan, ataupun ayyan. Tapi biasa dia mulakan pada mudhaf ilaih lah. Ai ni biasa bersama dengan mudhaf ilaih. Di sini kita tengok ada, nanti kita i'rab. Kemudian dia kata, wa amma, qala musannif rahimahullah, wa amma ma yajzimu fi'lain, yang menjazamkan dua fi'il ni, dia ada fahuwa 11 adatan, dia ada 11 adah ataupun huruf lah, ataupun kalimah. Wa hiya in nahu in yasha yuzhibkum. Ini dia tak i'rab lah, pasal dia adalah apa nama, huruf, pasal dia huruf. In yasha yuzhibkum. Kemudian perkataan aina di sini zarf, maksud zarf. Aina ma takunu yudrikumul maut. Jadi aina ma di sini adalah diisim lah. Wa ayyun, jadi ayyun di sini di i'rab adalah maf'ulun bih. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kemudian waman man ya'mal su'an, jadi di sini ada maf'ulun bih dia. Bila ada maf'ulun bih dia, maka di i'rab man di sini i'rab mubtada'. Okey, yujza bihi man ya'mal su'an yujza bih. Jadi begitu juga wama taf'alu min khairin, ma di situ kita i'rab maf'ulun bih lah. Maf'ulun bih. Taf'alu min, kamu kita i'rab mubtada'. Taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa mahma, dan begitu juga dengan perkataan mahma imri'il ka qauli imri'il qais. Di mana kata Imrul Qais, agharraki minni anna hubbaki qatili. Gharraki ni maknanya tipu daya, adakah tipu daya kamu daripadaku? Tipu daya, anna hubbaki qatili itu adalah fa'il. Anna hubbaki qatil itu semua dia adalah fa'il. Jumlah itu jumlah fa'il. Maknanya mempertipu daya hubbaki kepada kamu itu daripadaku. Cinta itu yang memperdayakan kamu daripadaku. Itu maksudnya. Jadi agharraki, adakah cintaku menipu daya kepadamu daripadaku? Maksudnya itu kenapa pening nak terjemah. Tapi dia kata tipu daya itu kerana apa? Anna hubbuki, kerana cintaku yang membunuhku. Membunuhku tu maksudnya sini melemahkan aku lah. Seperti mana juga qatalakumullah tu maksudnya apa dia? Celaka kan? Celakakan kamu, ikutlah. Jadi qatil ini maksudnya melemahkan aku. Wa annaki, dan kamu, dia kata mahma ta'murul qalba, seperti mana dia kata kamu memerintahkan hati, maka hati itu akan melakukannya. Yaf'al.
Jadi mahma di sini maka dia orang mubtada lah kan. Dia adalah mubtada. Wa mata ka qawli al-akhar, seperti mana kata syair lah, mata ad'i al-imamah ta'rifunani. Di sini Hajjaj ni yang mengatakan Hajjaj kan, ada mengatakan Hajjaj mengatakan ni, mana menunjukkan dia berani lah. Bila-bila aku meletakkan serban aku, maka kamu semua akan tahu siapa aku. Hajjaj ni dia belagak sikit. Wa ayyana, dan perkataan-perkataan ayyana pula, fa ayyana ma ta'dil bihi rih tanzil. Bila-bila dia kata ma tu ma zaidah, ma tu ma zaidah, maknanya tenang ataupun bertukar rih itu, bihi rih, ta'dil bihi rih itu angin itu, maka di situlah dia akan berhenti lah. Di situ dia akan berhenti. Di sini kalau dia kata bahawa maksud imamah itu adalah serban perang dia, dia letak serban perang dia pun kenal dia, ataupun pakaian perang dia. Ini dia kata maksud di sini fa'in ma ta'dil bihi rih tanzil ni, jika na'jah ni adalah huruf tina kan, huruf tina dipanggil na'jah. Ingat tu kan, na'jah adalah huruf betina. Jika datang satu tempat dan tempat itu tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, maka dia tidak mampu untuk berpindah ke bumi yang subur lah. Bumi yang subur ketika mana udara yang sangat kuat angin dia, kecuali pada zaman yang mana pada masa yang angin dia pertengahan dia kata, ataupun angin terdiam lah, angin berhenti. Wa haitsuma ka qawlihi al-khafif, al-khafif ni arud lah, arud khafif. Haitsuma tastaqim yuqaddir laka Allahu najahan fi ghabir al-azman. Mana-mana kamu beristiqamah maka Allah Taala akan mentakdirkan kepada kamu ataupun menghadiahkan kepada kamu kejayaan sebaki-baki masa kamu. Wa izma Qawlihi wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'mur atiya. Dia kata sesungguhnya kamu ketika mana kata jika kamu kata kamu datang ma anta amirun bihi, jangan tengok makna ni. Jika kamu mendatangkan sesuatu, dia kata, yang mana kamu memerintahkan orang lain untuk melakukannya, yang mana kamu memerintahkan orang lain untuk melakukannya, tulfi itu maksudnya tajid, tajid kamu dapati. Yang kamu perintah itu akan datang lah. Amartu bi fi'li fa'ilan lahu wa illa fala, kalau tak, tidak. Al-insan alladhi amartahu bi fi'lihi
Allah alam maksud dia apa kan. Tapi maksudnya kalau kamu memerintah supaya seseorang itu melakukan perbuatan yang kamu perintah, maka kamu akan dapati orang itulah yang kamu perintah itu datang, mana melakukan perkara itu lah. Allah alam. Kadang-kadang makna syair ni kita tak tahu makna dia tepat Kita tengok muka syair boleh apa dia maksud Tapi dia syahid lah. Yang penting dia adalah syahid. فأصبحت أن تأتيها تستجير بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. Ini menunjukkan bahawa dermawan lah, ataupun kuat bagi makan korang. Dan dia kata fa'asbahta, kamu telah bangun waktu pagi. Dia kata anna, mana-mana kamu datang, dia kata akan dapati api unggun padanya. Api tetap ada lagi, iaitu tajid hataban, kamu dapati adanya apa dia, kayu untuk membakar tu, jazlan, banyak lah, dan api yang membara. Dia kata naran ta'ajjaja, mana menunjukkan bahawa bagi makan tak habis masak semua. Ini kinayah. Jadi fahadil adawat allati tajzimu fi'lain wa yusamma al-awwalu minhuma syartan. Jadi pertama dia anggap sebagai syartan. Wa yusamma al-thani jawaban, dinamakan yang kedua itu jawaban mujaza. Tengok nombor 1 tu, hamish tu. Kalau siapa ada hamish, ada hamish sama buku kanan ke tak ada? Tak ada, saya baca. Anak tak cerita satu bab istighal, tak apalah kira. Tapi ala kuliah ada perbezaan dari segi Arab. Ada semua ada, tak ada? Ada tak ada. Tak apalah, baca bagi dia baca dah rumah. Tak faham tanya. Tak faham tanya. Baca itu penting. Yang penting nak tahunya bahawa dia kata wa muta'alliquhu adalah fi'lu syart. Itu nak highlight kan lah. Dia kata di sini i'lam, dia kata annama huwa ism sawa'un kana muttafiqan ala ismatiyati aw mukhtalifan fihi, imma an yadullu ala dharfin nahu aina wa mata wa ayyana wa haythuma fahuwa fi mahal nasbin ala dharfiyah wa muta'alliquhu fi'lu syart. Itu ni di situlah. Jadi di sini dikatakan bahawa fi'lu syart. Kalau tengok dari segi i'rab dalam kitab apa Syekh Muhammad Muhyiddin di i'rab haitsuma dan sebagainya, kalau kita tengok dia akan katakan bahawa yang menjadi amil kepada haitsuma itu adalah yuqaddir. Haitsuma tastaqim yuqaddir. Jadi yuqaddir itu adalah apa nama ta'alluq dia. Wa idza lam tasluh, wa idza lam tasluh, jika tidak boleh, dia kata al-jumlah al-waqi'ah jawaban, tak boleh dijadikan sebagai jawapan. Maknanya dia datang dalam bukan fi'il madhi dan juga dalam bukan fi'il mudhari'. Jadi dia boleh jadi jawab dua fi'il saja, itu fi'il mudhari' dan juga fi'il madhi. Selain daripada itu, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai jawapan. Jadi li'antaqa ba'da adatu syart, tetapi dia duduk di selepas adatu syart, maka dia wajib juga menjadi jawab, tetapi perlu kita mengapitkan dia dengan huruf fa. Wajaba iqtiranuha bil fa. Wa dzalika idza kanat al jumlatu ismiyatan. Jadi jika jumlah itu adalah jumlah ismiyah, itu yang pertama, ataupun fi'liyah, atau fi'liyatan tapi fi'luha talabi, makna fi'il amal lah. Jadi fi'il amal pun tak boleh. Ataupun jami', seperti mana asar, jami' lah, dia bukan jami' lawan apa dia, musarrif ya. Mustaq mustaq, jami' lawan mustaq, jami'. Okey, kemudian ataupun adanya manfi dengan lan, ataupun ma, ataupun makrun, ataupun bersama dengan huruf qad, ataupun tanfis. Semua ini memerlukan kepada huruf fa.
Contohnya nahwu qaulihi ta'ala wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jadi jumlah di situ selepas fa tu semuanya adalah majzum. Okey, selepas fa tu semuanya adalah majzum. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Jadi fattabi'uni. Kemudian intarani ana aqalla minka malan wa walada. Dia boleh masuk huruf fa atau masuk huruf iza kan. Intarani ana aqalla minka malan wa walada. Fa'asa, tu masuk. Fa'asa rabbi, okey. Fa'asa rabbi, jadi asa itu adalah fi'il jami' lah. Wama yaf'alu min khairin falan yukfaru, pasal ada huruf lan. Wama afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum, pasal ada huruf ma. Min khairin wala rikab. In yasriq faqad, jadi fa ada huruf qad. Faqad saraka akhul lahu min qabl. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Jadi masuk huruf fa, ataupun satu lagi masuk huruf idza. Di sini idza. Wa yajuzu fil jumlatil ismiyah, dan bolehkan juga jumlah ismiyah itu an taqtarina, itu diapitkan dengan huruf idza fujaiyah. Qauli ta'ala wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Jadi idza di situ kenapa? Kerana selepas itu datangnya jumlah ismiyah. وإنما لم أقيد في الأصل إذا الفجائية بالجملة الإسمية لأنها لا تدخل إلا عليها فأغناني ذلك عن الاشتراك. Jadi dia tidak mentakyidkan, dia tidak mengkaitkan pada asal, pada apa? Pada matan dia. Mana matan dia tidak ada. Tengok matan dia. Ada dia kata apa? Fil asl. Pada betul lah, pada matan dia dengan jumlah ismiyah. Okey, betul. Jadi perkataan tidak ada perkataan jumlah ismiyah tu. Dia tidak mentakyidkan dengan, dia tidak mengkaitkan dengan apa dia? Jumlah ismiyah. Dalam uqayyid fil asl idzal fujaiyah bil jumlah ismiyah. Jadi bila jumlah ismiyah tu adalah kaidah. Kenapa dia kata li'annaha la tadkhul illa 'alaiha, kecuali dia masuk pada jumlah ismiyah saja, maka tak perlu aku mensyaratkannya. Sebab apa? Dah confirm dia masuk pada jumlah ismiyah saja. Fasl. Boleh masuk dulu. Qala musannif rahimahullah. Al-ismu darban. Jadi isim ada dua jenis lah. Nakirah wa ma sya'a fi jins, iaitu yang umum pada jins, yang mawjud, yang ada. Seperti apa dia? Seperti rajul, maknanya ada padanya lelaki yang ramai lah, maksudnya muta'addid, lelaki yang ramai, itu dia kata mawjud tu. Atau muqaddar, yang tak ada tetapi dianggap sebagai ada banyak, seperti mana matahari, kasyams. Matahari ni satu je, hakikat dia satu je, walaupun nama dia sebenarnya menunjukkan mungkin dia nakirah juga, mungkin ada matahari lain. Yang kedua pula, isim yang kedua adalah ma'rifah. Jadi dia ada sama ada nakirah, dia ada sama ada dia ma'rifah. Ma'rifah ada 6, ada kata 7 kan. Ini dalam qatun nadar dia kata ada 6. Yang 7 tambah nida lah, Yang 7 tambah nida. Ni penting sebab yang pertama tu dia lah paling araf sekali, dia lah paling makrifah sekali. Jadi yang paling makrifah adalah dhamir. Paling makrifah adalah dhamir. Sebab itu
Bila dhamir dia tidak boleh dia apa dia? Dia tidak boleh dia apa? Dia yan'id tetapi dia tidak yun'ad. Betul. Itu bahasa tu. Dia menaatkan. Boleh. Dia menaatkan dia tapi dia tidak mana dia menaatkan lah. Boleh menaatkan lah. Contohnya kita kata wala yun'ad, dia tak, dia dua tak boleh. Yun'ad pun tak boleh, yan'id pun tak boleh. Apa nama, dia tidak boleh dinaatkan dan dia juga tidak boleh naatkan. Dia tidak boleh dinaatkan dan dia tidak boleh menaatkan. Dinaat pun la yun'ad la yan'id, dua tak boleh. Maknanya tidak boleh kita kata huwa ar-rajulu di situ, tak boleh juga. Ar-rajulu huwa tak boleh juga. Ataupun kita kata macam contoh dia apa dia, contohnya lahu, contoh lahu al-fadilu, tak boleh lah. Lahu al-fadilu pun tak boleh. Jadi dia tidak boleh dinaatkan dan dia tidak boleh menaatkan. Itu maksudnya. Muhammadan lah. Jadi domain ni menunjukkan pada mutakallim. Bahasa mudahnya kita kata menunjukkan pada dua lah, hadir dengan ghaib kan. Jadi hadir ni mutakallim dengan mukhatab. Mukhatab pula menunjuk pada mutakallim menunjuk pada dua orang kan. Mukhatab menunjukkan pada ada ya, tak ada. Kemudian ghaib hanya menunjuk kepada huwa lah, huwa huma hum. Wa huwa imma mustatirun, sama ada dia tersembunyi, kal muqaddar wujuban, mana memang tidak boleh ada. Fi nahwi, sebagai contoh akumu, nakumu. Jadi alif tu bukannya dhamir, alif tu adalah tanda saja ataupun dipanggil huruf mudhara'ah. Wa nakum, ataupun dia jawazan fi nahwi, dalam perkataan Zaidun yakumu, di sini jawaz, yang tadi wajib. Mana wajib tak boleh kata akumu Zaidun, tak boleh. Nakumu Zaidun, tak boleh. Jadi Zaidun yakumu adalah jawaz. Ataupun barizun, tadi mustatir, dia bariz pula, mana yang zahir lah, mana adanya dhamir di situ. Tadi tak ada dhamir. Jadi sebab tu kita kata akumu bukan dhamir, nakumu bukan dhamir, yakumu bukan dhamir. Ya itu adalah tanda. Baris mana ada dhamir. Wa huwa imma muttasil, maka dia sambung ataupun dia munfasil, seperti mana tak. Jadi kuntu tu adalah dhamir. Kaf akramaka, kaf tu adalah dhamir. Ha gulami, ha itu adalah dhamir. Au munfasil, ataupun berpisah, seperti mana ana wa anta wa huwa wa iyaya. Jadi anta huwa tu dia kata dhamir marfu'at kan, al-dhamair al-marfu'ah. Ataupun iyaya adalah dhamir yang mansub. Wala fasla ala imkanil was illa fi nahwi, mana tidak boleh diputuskan, dipisahkan, dia kata kalau kita boleh menyambung dia. Kalau kita boleh gunakan dia muttasil, jangan kita gunakan dia munfasil. Itu maksud dia. Kalau kita boleh gunakan muttasil, tak boleh gunakan yang munfasil. Kecuali dia kata pada perkataan salnihi, jadi boleh dua keadaan di situ. Salni iyah boleh, salnihi boleh. Bimarjuhiyatin, kerana ada dia punya tarjih iyah dia. Dan seperti mana zanantukahu ataupun kuntahu birujhani, nanti kita tengok mana yang rajih. Ada kata boleh kunta iyah boleh, zanantuka iyah boleh. Syarah. Yang qasimul ismu, dia kata al-ismu bihasabi tankir wa ta'rif, maka terbahagi isim itu melihat kepada nakirah dan juga ma'rifah. Jadi nakirah adalah al-asl kan? Ila qismain nakiratin wa hiya al-asl. Jadi nakirah adalah asal. Walihada qaddamtuha, disebabkan itu aku mendahulukannya. Wa ma'rifah adalah far', jadi ma'rifah adalah furu', disebabkan itu aku melambatkannya. Fa amma nakirah, manakala nakirah, fahiya ibaratun, dia satu ibarat
amma sya'a fi jinsin mawjudin aw muqaddarin, iaitu yang umum lah, yang umum pada jins, pada suatu perkara yang ada ataupun yang muqaddar sahaja. Pertama, seperti mana lelaki, jadi dia ada, jadi dia ramai lelaki, bukan seorang lelaki. Fa innahu naw lima kana hayawanan natiqan dhakaran. Ini dia punya takrif lah, iaitu takrif pada lelaki adalah hayawanan, iaitu haiwan ni maknanya apa dia? Takrif haiwan. Haiwan adalah jism. Jism dia jism nami mutaharrik bil iradah. Jism nami mutaharrikun bil iradah. Jisim yang mengembang, kemudian dia bergerak mengikut kepada iradah. Itu haiwan, bukan haiwan maksud dia binatang kan, tapi apa-apa saja yang bergerak, yang ada iradah, maka dia adalah haiwan dan dia berkembang. Kadang-kadang takrif tu ada masalah pula dengan takrif jin pula, sebab jin pun begitu juga, wallahu a'lam. Tapi dia jism latif lah, jism latif. Jadi fakullama, dan setiap kali dia kata wujida min hadzal jins wahidun, maknanya setiap kali dapati apa tu takrif itu terkena pada jins ini, pada seseorang itu, dia kata fahadzal isim, maka isim ini sadiqun alaih, membenarkannya. Kalau dapati apa-apa saja, maka dia adalah rajul. Wasani, seperti mana yang kedua adalah syams, seperti mana matahari, maka takrif dia adalah mawdu'atun, mana diletakkanlah, mawdu'atun limakana, iaitu menunjukkan kepada kaukaban naharian, iaitu bintang di siang hari, yang mana tugas dia ataupun sifat dia adalah yang sahu zuhuruhu wujudal lail. Dia menasahkan ataupun kezahiran dia menasahkan adanya malam, kezahirannya menasahkan adanya malam. Itu sifat dia lah. Kaukaban harian tu mungkin kita kata had lah, yang sah tu mungkin kita kata rasam lah kan, sebab dia takrif dengan sifat. Fahaqquha, maka sifatnya adalah antasduqa, iaitu dia membenarkan kepada muta'addid, kepada bilangan. Itu sifat nakirah lah, dia membenarkan kepada berbilang-bilang pada matahari, seperti mana lelaki juga begitu. Pada asalnya lah, dia kata fahaqu silap, pada asalnya. Fahaqu ni mana pada asalnya. Wa inna ma takhallaf, maknanya bercanggah. Kenapa bercanggah, dia kata wa inna ma takhallafa dzalika. Ana minta terjemahkan, terjemah mafhum kan, nak sebut hak dia, maknanya berhak. Awak semua boleh terjemah lah insyaAllah. Maknanya hak dia tu, maknanya ikut pada asalnya ataupun ikut pada sepatutnya dia boleh membenarkan kepada muta'addid, berbilang-bilang, ataupun merangkumi kepada yang ataupun menamakan kepada yang berbilang-bilang, seperti mana lelaki. Tetapi dia bercanggah dengan itu kerana apa? Daripada segi sudut, min jihati, sudut dia kata adami wujudi afradin lahu fil kharij, kerana tidak ada afrad di luar, okey, di luar zihin lah, di otak. Jadi otak ada, di luar zihin tidak ada. Walau wujidat, jika ada, dia kata lakana hadzal lafzu salihan laha, jika ada lafaz, jika ada di luar, dia kata maka lafaz ini juga sesuai ataupun merangkumi kepadanya, ataupun boleh diitlakkan kepada dia. Sebab apa dia kata fa innahu lam yudha, kerana dia tidak diletakkan nama tersebut hanya khusus kepada matahari itu saja, seperti mana Zaid, Amr, yang mana Zaid ni menunjukkan pada seseorang yang bernama Zaid, ataupun Amr menunjukkan pada Zaid, tetapi dia diletakkan untuk menunjukkan kepada asma al-ajnas, pada isim, kepada seluruhnya. Okey. Wa ammal ma'rifah, manakala ma'rifah, dia terbahagi kepada 6. Pada umumnya isim ni terbahagi pada 3 lah, umumnya isim ni terbahagi pada
Tiga. Dan tiga-tiga disebut dalam makrifah, iaitu isim zahir. Isim zahir. Yang kedua disebut sebagai dhamir, Isim zahir pula terbahagi kepada dua, kan? Oh, lupa dah. Ha? Mu'awwal maksudnya. Tak, anda tak maksudkan begitu. Nampak ingat lah. Isim yang menunjukkan kepada makna dan isim menunjuk kepada zat. Anda lupa. Isim yang menunjukkan pada makna dan isim yang menunjukkan pada zat. Isim zahir sama ada dia menunjuk pada zat ataupun dia menunjukkan pada makna. Sebab tu kalau menunjuk pada zat, maknanya kita boleh gambarkan dia di ma yutasawwar fil kharij lah, yang boleh kita gambarkan di luar. Yang tidak boleh kita gambarkan di luar dipanggil isim yang menunjukkan pada makna. Contohnya kita kata isim yang menunjuk pada zat, maknanya Zaid lah, Zaid, Amr, semua menunjuk pada zat. Menunjuk pada makna seperti mana al-faham, kefahaman, berlarian, dia dipanggil amrul i'tibari lah, kan. Maknanya dia boleh digambarkan dalam akal kita, ataupun dipanggil mu'tabir, pada zihn mu'tabir. Jadi itu isim zahir. Isim zahir maknanya terbahagi pada dua. Isim zahir sama ada isim yang menunjuk pada zat, isim zahir yang makna menunjukkan pada makna. Kemudian isim juga menunjukkan pada dhamir, makna dhamair. Kemudian yang last sekali dia menunjukkan pada mubham, Okey, tiga isim mubham. Mubham ni boleh juga kata pada perkataan hadza lah, sebab dia boleh pergi semua benda. Hadza ni, hazi, dia boleh hadza insan pun boleh, hadza kitab pun boleh. Amal ma'rifah fa innaha tanqasim sittatu aqsam, terbahagi kepada 6 bahagian. Kisim yang pertama adalah dhamir, wa huwa a'rafu sittah. Dia adalah a'raf as-sittah. Dan Sibawi mengatakan apa dia? A'raf adalah lafaz jalalah. Lafaz jalalah dalam Araf ma'arif, kan, disebut Araf ma'arif adalah lafaz jalalah. Kemudian barulah dhamir. Jadi Araf ma'arif adalah lafaz jalalah. Disebabkan itu dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab Safiyatul Hajat. Safiyatul Hajat. Araf ma'arif ini sekarang disebut dalam asal. Jadi yang pertama adalah dhamir. Jadi dhamir ni kufur. Wa huwa a'rafu as-sittah, yang paling makrifah sekali. Walihada sebab itulah aku mulakan dengan dia. Wa ataftu, kemudian aku mengatafkan sisa-sisa ma'arif itu ataupun yang selain-lain ma'arif itu dengan perkataan summa. Kemudian sebab apa? Sebab dia mesti ikut tertib. Nanti kita akan nampak apa perbezaan, kenapa perlu ikut tertib. Dia tak boleh makrifah ni, dia tak boleh hafal tunggal langgang, tak boleh. Dia mesti ikut tertib. Sebab apa? Sebab kita kata tadi lah, yun'ad wala yan'i tadi. Dan mula adalah nama dhamir. Lepas dhamir apa dia? Ana mudafa'al. Alam, kan? Alam dia boleh yan'i, tetapi dia tidak boleh yun'ad. Zaid contohnya, ar-rajulu, Zaid Zaid Al-Karim boleh, tapi tak boleh Al-Karim Zaid, tak boleh. Kemudian isyarah, begitu juga dengan perkataan isyarah, kan. Kemudian si mausul, kemudian idhafah, a'alu, kemudian idhafah. Okey.
wa huwa ibaratul amma dalla ala mutakallim. Jadi ibarat sama ada menunjukkan kepada mutakallim ataupun menunjukkan kepada mukhatab ataupun menunjuk kepada ghaib. Jadi mutakallim seperti mana ana, mukhatab seperti mana anta, atau ghaib seperti mana huwa. Kemudian terbahagi kepada baris ataupun mustatir. Baris maknanya yang zahir, mustatir yang tersembunyi. Li'annahu la yakhlu, maknanya tak terlepas. Imma an yakuna lahu suratun fil lafz aw la. Sama ada dia ada gambar pada lafaz ataupun tidak ada gambar pada lafaz. Maknanya dia ada ataupun tidak ada. Dia wujud ataupun dia tidak wujud. Kalau dia wujud dipanggil baris, tak wujud maka dia adalah mustatir. Fal awwal al baris, seperti mana tak kumtu. Wasani adalah al mustatir, seperti mana al muqaddar. Maknanya dia ada tapi dia ditakdirkan. Fi nahwi qaulika kum. Jadi kum tu kum anta. Thumma li kulli min al baris, setiap daripada baris wal mustatir terbahagi pula pada iktibar sudut lain pula. Fa amma al mustatir, manakala yang tersembunyi, dia kata fa yanqasimu bi i'tibar, melihat kepada wajibnya istitar dan jawaznya istitar. Jadi wajibnya disembunyikan dan boleh harus disembunyikan. Terbahagi kepada dua, wajibul istitar ataupun jaizuh. Dan yang kita maksudkan dengan wajib istitar adalah tidak boleh, ni dia punya maksud dia, ni punya takrif dia, ma la yumkin qiyamu zahir maqamahu. Mana tidak boleh isim zahir menggantikan tempat dia, mana tidak boleh menggantikan dhamir tersebut. Kalau boleh menggantikan tempat tersebut maka dia adalah jaiz. Boleh menggantikan apa dia? Boleh menggantikan dhamir. Seperti dikata qad dhamir al-marfu', seperti mana dhamir yang marfu' pada fi'il mudhari' yang bermula dengan hamzah, seperti mana aqum, ataupun dengan nun kanakum, dan seperti mana bermula dengan ta takum. Tidakkah kamu lihat, tidak boleh mengatakan kamu mengatakan aqumu zaidun, tak boleh lah. Nama kita Zaid, kita kata aqum. Kemudian kita kata aqumu zaidun, tak boleh. Begitu juga kami kita yang ramai, kita kata naqumu amrun, tak boleh. Jadi tidak boleh zaidun itu menggantikan ana, amrun itu menggantikan nahnu. Wa na'ni bil mustatir, yang kita maksudkan dengan mustatir jawazan, ma yumkin qiyamu zahir maqamahu, yang mana boleh digantikan zahir itu di tempatnya, maka dibolehkan dia mendatangkan isim zahir. Iaitu seperti mana dhamir marfu' dengan fi'il yang ghaib, seperti mana zaidun yaqum, boleh kita kata yaqumu zaidun. Ala tara, tidakkah kamu lihat bahawa yajuz, boleh kamu mengatakan zaidun yaqumu ghulamuhu. Jadi ghulam itu menggantikan huwa di dalam yaqum. Seperti mana kita maklumkan sebelum ni, kalau ghulamuhu maknanya yaqumu itu kita tidak akan datangkan apa dia? Datangkan fa'il, sebab fa'il dah ada. Apa fa'il dia? Fa'il dia adalah ghulam. Tetapi kalau contoh macam aqum, maka kita kena datangkan dhamir dia lah, iaitu ana. Kita kena i'rab ana di situ. Okey. Contoh zaidun yaqumu, zaidun kita i'rab dia mubtada, yaqumu kita i'rab dia adalah jumlah khabariyah lah, jumlah khabariyah. Dan dalam masa sama kita akan i'rab yaqumu adalah fi'il mudhari' marfu'. Sebab apa? Khulu daripada nasib dengan jawazim lah. Kemudian kita i'rab lagi, wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ila zaid. Kita kena i'rab macam tu, kena i'rab dia, kena i'rab fa'il. Tapi kalau kita kata yaqumu zaidun, pada ketika itu tidak boleh kita katakan bahawa ada di dhamir huwa, tak boleh. Sebab apa? Zaidun telah menggantikan huwa. Itu dalam manhaj yang digunakan oleh Basrah. Sebab fa'il tidak ada dua, fa'il tidak ada dua. Wa ammal bariz, manakala yang jelas, dia kata yang zahir, fa yanqasimu, maka terbahagi melihat kepada bersambung ataupun berpisah. Bihasabil ittisal wal infisal. Ini baca macam tu, wal infisal, sebab dia adalah alif mausul, alif wasal, hamzah wasal.
ila qismain muttasilin wa munfasilin. Fal muttasil, maka yang bersambung adalah la yastaqillu bi nafsihi, maknanya dia tidak bersendirian. Yang muttasil itu maksudnya dia tidak bersendirian ataupun tidak la yastaqillu bi nafsihi, maknanya dia tidak berpisah dengan diri sendiri. Maknanya tidak boleh berada dengan seorang-seorang. Dia tidak boleh berada dalam seorang-seorang. Seperti mana perkataan qumtu, ataupun dia boleh berdiri dengan sendirinya. La yastaqil, tidak berdiri dengan sendiri dia. Kalau kita kata berdikari pada istiqlal fi tasarruf, istiqlal fi tasarruf, itu berdikari je. Istiqlal fi tasarruf, maknanya mungkin kita kata la yastaqil, maknanya dia boleh berdiri dengan diri sendirilah. Ataupun dia boleh melakukan dengan diri dia sendiri, binafsihi. Seperti mana pada kata qumtu. Wal munfasil, iaitu alladhi yastaqillu binafsihi, maknanya dia boleh berpisah dengan diri dia sendiri. Apa dia boleh berdiri dengan diri sendiri. Seperti mana ana wa anta wa huwa, seperti mana perkataan ana wa anta dan juga wa huwa. Wa yanqasim, kemudian terbahagi pula muttasil bihasabi mawaqi'in fil i'rab kepada 3 bahagian. Ini buat peta map, pula main-main. Okey, buat main-main, buat peta minda. Ila salah satu aqsam, kepada 3 bahagian. Marfu'ul mahal, iaitu marfu' mahal sebab apa? Sebab dia tidak boleh di-i'rab dengan zahir, sebab dia mabniyat. Kita kata dah mahal ni di-i'rab dengan mahal dengan 3 keadaan kan? Dengan mabniyat ataupun jumlah. Satu lagi dalam keadaan tertentu lah, seperti mana fi'il madhi yang mana dia menjadi majzum ketika mana dia datang dalam jumlah syartiyah. Itu semua di-i'rab dengan mahal. Jadi salah satu aqsam marfu' al-mahal, sebab apa? Sebab dia mabniyat. Kemudian di-i'rabkan juga dengan mansub, di-i'rabkan dengan makhfud. Dia kaedah dia apa? Kaedah dia, kalau munfasil marfu' lah. Kalau mansub itu munfasil kan. Kalau muttasil, kalau dia bercantum dengan harf, kita mula dengan harf lah. Kalau dia bercantum dengan harf, maka dia akan datang dengan 2 keadaan. 2 keadaan sajalah. Sama ada dia majrur ataupun dia mansub. Dhamir kan? Sama ada dia majrur ataupun dia mansub. Iaitu seperti mana innahu, itu dia mansub, alaihi dia majrur. Kalau dia bercantum dengan fi'il, contohnya fa'alahu, dia akan jadi mansub saja. Itu dia yang baris lah, yang muttasil. Yang mustatir lah pula. Ini kita bercerita bangsa muttasil. Kalau dia bercantum dengan isim, dia satu keadaan je. Tak ada keadaan lain lah. Tak ada keadaan lain rasanya. Dia adalah majrur saja. Dia akan jadi mudhaf ilaih. Apa nama, kalau mustatir, dia ada fa'il kan? Dia ada fa'il, dia marfu', dia ada marfu', dan dia juga ada mansub. Itu mustatir. Dia ada marfu' dan dia juga ada mansub. Tapi dia tidak ada majrur. Itu mustatir. Faham kan? Yang rasa ada, tapi kena buat lah. Kena buat peta map sikit. Peta main map sikit. Peta minda sikit. Ingat dia kata ila salah satu aqsam, dia kata marfu'ul mahal wa mansubihi wa makhfudihi. Jadi ada 3 bahagian dia kata. Sama ada dia mansub ataupun dia makhfud. Marfu'uhu, seperti marfu' dia
Ni pada muttasil marfu', boleh marfu'. Seperti mana qumtu, tapi beza dengan hak tu, tapi tak boleh khair. Qumtu fa innahu fa'il, wa mansubahu ka kaf, seperti mana akramaka Zaidun, maka dia adalah maf'ul. Wa makhfuduhu, seperti mana ha gulamihi fa innahu mudhafun ilaih. Okey. Wa yanqasim, dan terbagi pula munfasil itu melihat kepada tempat yang i'rab juga. Ila al-marfu' al-mawdi' wa mansubihi. Jadi memang dia diciptakan, mawdi' ni maknanya diciptakan. Diciptakan dia marfu', ataupun mansubi maknanya diciptakan dia mansub. Jadi yang diciptakan bahawa dia adalah marfu' 12 kalimah, dia ada 12 kalimah. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, hiya, huma, hunna. Jadi semua tu adalah marfu'at. Kemudian diletakkan dia sebagai mansub, ada 12 juga. Iya, ya, iyana, iyaka. Ingat ya, na, apa semua tu dia bukan dhamir dia adalah dipanggil harfu khitab. Dia panggil apa dia? Dipanggil harfu khitab, ataupun huruf yang membantu, kan? Huruf yang membantu. Untuk membantu pun menunjukkan kepada dhamir. Huruf yang membantu yang menunjukkan kepada dhamir. Iya, ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Maka fahadhi 12 kalimatan, ada 12 kalimah. La taqa illa fi mahalin nas, maka dia tidak akan terjadi ataupun tidak akan duduk kecuali di tempat nasab. Kama anna tilkal awal, begitu juga yang pertama tadi, la taqa illa fi mahalin rafa', maknanya tidak akan duduk kecuali di tempat marfu'. Seperti ana mu'min, fa ana mubtada' wal mubtada' hukmu raf'. Wa iyyaka akramtu, jadi iyyaka adalah maf'ulun bihi muqaddam, fa iyyaka maf'ulun bihi muqaddam wal maf'ul hukmuhu an-nasbu. Wala yajuzu, dan tak boleh. Jadi wal maf'ul, anda kalau ada tahu i'rab boleh tanya, kalau tak jawab tu minta maaf lah. Jadi maf'ul tu, jadi hukum tu adalah mubtada' sani. Anda tengok kadang-kadang orang nampak benda-benda mubtada' sani tu jadi masalah sikit. Jadi hukum tu adalah mubtada' sani. Hu tu adalah mudhaf ilaih lah. An-nasbu adalah khabar mubtada' sani. Jumlah hukmuhu an-nasbu itu adalah khabar kepada mubtada' awal. Wala yajuzu an ta'kis. Jadi an ta'kis tu dia adalah fa'il lah, dia adalah fa'il sebab ada an tu. Wala yajuzu an ta'kis zalik, fataqul iya ya mu'min, tak boleh. Ataupun anta akramtu, tak boleh. Pasal apa? Iya ya adalah untuk marfu', iya ya adalah untuk mansub, jadi duduk di tempat marfu'. Anta pula dia adalah marfu' tapi duduk di tempat mansub, jadi tak boleh. Wa ala dhalika faqis al-baqi, jadi sebabkan itu maka kiaslah keseluruhannya. Walaysa fi dhamair al-munfasilah, dan tidaklah pada domain yang berpisah, dia kata, yang mana dia adanya makhfud mawdi', tak ada, maknanya dicipta sebagai dicipta duduk di tempat makhfud, tidak ada, atau majrur, tidak ada. Berbeza dengan muttasilah. Muttasilah dia memang dicipta muttasilah tapi dia makhfud saja. Dia adalah makhfud saja, kan? Walamma dzakartu, nanti kita tengok yang muttasilah mana ni, kata letakkan pada makhfud saja. Walamma dzakartu anna ad-dhamir yang qasim, terbahagi kepada dua, dia kata muttasil dengan munfasil. Asyartu, aku mengisyaratkan selepas itu, annahu mahma amkana an yu'ta bil muttasil, walau macam mana pun boleh datangkan dengan muttasil. Maknanya kalau boleh datangkan dengan muttasil, ketika mana kita boleh datangkan dengan muttasil ataupun kita mampu datangkan dengan muttasil, tidak boleh kita ubahkan dia kepada munfasil. Fala yajuzu al-udul, maknanya al-udul nak ubahkan anhu daripada udulnya kepada munfasil. La taqul qama ana, sebab di sini boleh datangkan dengan muttasil, iaitu apa dia? Qama ni apa dia? Qumtu. Qumtu. Okey, qama jadi qama ana, jadi qumtu. Ini bahasa kita dulu masa sekolah dulu lah. Kan?
qama ana ataupun qama huwa, itu semua sebab dia berdatangan dengan muttasil. Wala akramtu iyyaka tak boleh juga. Sebab apa kita boleh sebut akramtuka, litumakkinuka ataupun litumkinaka min antakul. Kamu boleh mengatakan bahawa qumtu wa akramtuka, bi khilafi qaulika, berbeza kamu mengatakan maqama illa ana, sebab dia adalah berpisah dengan istisna. Wa ma akramtu illa iyyaka, fa innal ittisala huna, maka yang disambung di sini adalah muta'azzirun, tak boleh lah bercantum di sini, tidak boleh. Sebab apa? Sebab kita nak mengkhususkan ataupun kita nak panggil menghasarkan ana. Kita nak menghasarkan ana dan kita nak menghasarkan kamu. Jadi kita kena pisahkan lah. Tak boleh lah ma qumtu illa ana, jadi peling pula. Jadi ma qama illa ana. Begitu amma akramtu illa anta, ataupun illa iyyak. Lianna illa mani'atun minhu, kerana illa itu yang mencegahnya daripadanya. Falizalika, disebabkan itu didatangkan dengan munfasil. Jadi di sini dipanggil apa? Uslubul hasr. Thumma istasnaitu, kemudian yang kedua, min hadhil qa'idah, ada dua gambaran dia kata, yajuzu fihima, boleh pada kedua-duanya, al-faslu ma'at tamakkun min al-wasl. Boleh pula dia kata di sini pada kedua-duanya ada istisna. Itu maknanya istisna ini maknanya mengecualikan. Kemudian aku mengecualikan kaedah ini. Istisna itu maksudnya aku mengecualikan pada kaedah ini dua gambaran dia kata, yang mana boleh boleh kita memisahkan dia, walaupun boleh kita mewasalkan dia, atau boleh kita jadikan dia sebagai muttasil. Kita boleh menjadikan dia munfasil walaupun dia boleh dimuttasilkan. Yang pertama dia kata dhabit. Jadi bila ittasa', dia kena apa dia? Dia kena sempit balik lah. Okay? Dia kena sempit ni maknanya dhabit lah, maknanya ada syarat-syarat dia. Idza daqa ittasa', idza tasa'a daqa, patah-patah balik. Wa dhabitul ula an yakuna dhamir, dalam dhamir itu thaniya dhamirain, iaitu di dhamir yang kedua daripada dhamir. Dan yang pertama itu lebih a'raf daripada yang kedua. Jadi dah tentulah ana lebih a'raf pada anta lebih a'raf pada huwa. Bagi contohlah kan, sebab diri kita tahulah kamu tu maknanya lebih dia rendah sikit martabat makrifah dia, huwa lebih jauh lah martabat makrifah dia. Jadi dia kata sebab apa boleh disambung dari dua dhamir. Dia kata ayakuna dhamir thani dhamirain, ada dhamir, kemudian ada dua dhamir lagi. Dan yang pertama itu dia kata a'raf, lebih makrifah daripada yang kedua, dan dia bukan marfu'. Itu dia punya qaid yang ketiga dia bukan marfu'. Seperti mana perkataan salnihi, okey, ni itu dia jadi mansub lah sebab dia maf'ulun bih. Ha itu maf'ulun bih juga, tapi dia maf'ul tsani. Dia adalah maf'ul tsani. Jadi kamu tanyakan kepadaku tentang dia. Salni, kamu tanyakan kepadaku tentang dia. Khiltukahu, aku menyangkakan kamu dia. Aku menyangkakan zanantukahu, sama tu. Khiltukahu tu zanantukahu sama. Boleh juga kamu katakan bahawa salni iyyah, khiltuka iyyah, wa innama kulna, dan kita mengatakan bahawa dia ada dua domain, maknanya ni dengan hi, kaf dengan hu. Dan kami katakan bahawa inna dhamir al-awwal, dhamir yang pertama itu lebih a'raf, lebih ma'rifah. Dhamir mutakallim lebih a'raf daripada dhamir mukhatab, iaitu tu dengan ka. Kan? Tu dengan ka. Wa dhamir mukhatab a'raf daripada dhamir ghaib.
macam tak ni ya. Sepatutnya dhamir mutakallim, a'raf daripada dhamir betul lah, anta, bukan dia kamu tanyakan aku tentang dia, sorry kamu tanyakan aku tentang dia, mana anta dengan betul lah, sorry yang silap, anta anta, salnihi anta. Dhamir mutakallim a'raf min dhamir mukhatab. Jadi ni tu adalah lebih makrifah daripada anta. Yang kedua pula, dhamir mukhatab lebih makrifah daripada dhamir ghaib. Ku, kahu, ka dengan hu, kaf dengan hu. Dua keadaan ini dibolehkan, dia kata boleh. Wa dhabtu tsani, kan? Dhabtu tsani an yakuna dhamir, mana biar atas ni. Mana di sini dibolehkan kerana apa? Kerana yang pertama itu lebih makrifah daripada yang kedua. Lebih makrifah pada yang kedua. Dan begitu juga yang bawah tu, kaf itu lebih makrifah pada yang terakhir tu lah, yang ha tu. Jadi di sini bolehlah dia datangkan dengan munfasil. Kalau tak boleh. Wa dhabtu tsani, yang kedua pula, an yakuna dhamir, hendaklah dhamir itu khabaran kepada kana ataupun salah satu daripada adik-beradik. Mana adik-beradik kana wa akhatuha lah. Sama ada masbukan bi dhamir ataupun tidak. Sama ada datang sebelum dia dhamir ataupun tidak ada dhamir. Sama ada sebelum dia ada dhamir ataupun tidak ada dhamir. Contohnya as-sadiq kuntahu, wasani nahwu as-sadiq kanahu zaidun. Maka boleh pada kedua-duanya adalah kamu mengatakan kunta iyyah wa kana iyyahu zaidun. Kanahu zaidun dan juga kana iyyahu zaidun boleh. Kuntahu jadi kunta iyyah. Jadi yang kedua itu dia kata apa? Sawa'an kana masbuqan bi dhamir ataupun tidak. Okay. Sama ada masbuk bi dhamir, maknanya masbuk bi dhamir ni kunta tu lah yang masbuk dengan dhamir. Kunta. Jadi kunta ini dia ada dhamir dia. Kemudian kanahu dia tidak ada masbuk bi dhamir lah. Kanahu tu dia tidak ada masbuk dengan dhamir. Tapi yang penting ni bahawa yang dhamir itu mestilah dia adalah khabar kepada kana. Dia adalah khabar kepada kana. Jadi kanahu zaidun, zaidun itu adalah isim kana, hu itu adalah khabar kana. Maka jadilah dia kana iyyahu zaidun.
Jadi kanahu Zaidun tidak ada sebelum dia dhamir. Tetapi as-sadiq kuntahu, kuntata tu adalah dhamir lah. Hu tu adalah dhamir boleh munfasil ataupun muttasil. Jadi kunta iya. Kemudian wattafaqu, jadi ulama berittifaq anal was, iaitu disambung, maknanya jadi muttasil, lebih arjah pada surah yang pertama. Maknanya surah yang pertama as-sadiq kunta iya, kuntahu ada lebih arjah. Kalau dia bukan fi'il yang qalb, fi'il qalbiyan. Fi'il qalbiyan seperti mana? Seperti mana salni wa aqini, kan? Sebab dia adalah perbuatan hati. Dia adalah perbuatan hati. Dan biasanya qalb ni akan saya nampak af'al syuru' af'al syuru' dan sebagainya. Jadi alima apa semua yang memerlukan kepada dua maf'ul lah, yang memerlukan kepada dua maf'ul ataupun lebih. Jadi itu dipanggil fi'il hati. Kalau dia bukan fi'il hati, lebih arjah. Maknanya kalau lebih fi'il hati, maknanya yang apa nama, maknanya al-munfasil lebih arjah, al-munfasil lebih arjah. Salnihi wa'atini. Okey, jadi di sini adalah al-munfasil lebih arjah. Walidzalika, disebabkan itu tidak ada datang tanzil illa bihi, kecuali dengan apa, dengan wasal. Datang dengan wasal. Kaqaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, anulzimukumuha dia sebenarnya waw di situ adalah waw yang muncul disebabkan untuk mengisbahkan dhammah. Dia panggil waw yang mengisbahkan dhammah. Anulzimukumuha, asalnya anulzimukumha, tapi untuk dia mengisbahkan dhammah maka dia diwujudkan apa dia? Diwujudkan huruf waw. Tetapi sebenarnya dia wasal. Sebenarnya dia adalah wasal. Walaupun waw itu dia tak memberikan kesan lah. Waw itu tidak memberikan kesan. Okey, dia sebenarnya adalah wasal. Dia bukannya fasal. In yas'alkumuha, sama juga. Nah, yang ni lagi senang nampak lah. Fayasayakfikahumullah. Jadi semua datangkan dengan wasal. Datangkan dengan wasal. Wakhtalafu, maka mereka berbeza pula dengan idza kana fi'l qalbiyan, jika fi'il qalbiyan. Contohnya kata khiltukahu, yang ini fi'il qalb ni, ataupun menggunakan atak kan, boleh lah, hati-hati lah perasaan. Wa zanantukahu, sama masuk. Khiltukahu dengan zanantukahu sama masuk dalam bab kana, iaitu dia menasahkan juga lah, menasahkan, tapi dia memerlukan kepada dua maf'ul. Nahu kuntahu, seperti mana fi babika, seperti pada bab kana, kuntahu dan kanahu Zaidun. Berbeza, ulama berbeza juga dalam bab kana, ulama juga berbeza dalam bab kana. Faqala al-jumhur, maka katakan jumhur mengatakan al-faslu arja'u fihin. Jadi fasal lebih rajih, fasal lebih rajih dalam bab kana dan juga bab fi'il qalb. Mana khiltuka iyyah, zanantuka iyyah, kunta iyyah, kana iyyahu Zaidun. Ini lebih arjah. Jumhur mengatakan macam tu.
Tetapi dipilih oleh Ibnu Malik fi jami' kutubihi, pada semua kitab dia adalah wasal fi bab kana. Tapi dalam bab kana saja, bukan bab af'al qulub. Wa ikhtalafa ra'yuhu, maka berbeza pandangannya pada af'al qalbiyah. Kadang-kadang dia mengikuti jumhur, kadang-kadang dia bercanggah dengan jumhur. Ini apa? Pendapat daripada Ibnu Malik ataupun Syekh Ibnu Malik yang mengarang kitab Alfiyah, kan? Semua kitab dia menyokong dalam bab kana adalah wasal. Tetapi dalam bab af'al qulub, dia mungkin dalam keadaan dia menulis tu dia rasa mentarjihkan, mungkin ketika itu dia fikir dia macam-macam, ulama dia macam-macam, dia tak ada, bukan macam kita ada rujukan dia, benda tengok balik ke benda, kan, dia tengok apa benda dia tulis tu. Ataupun kadang-kadang mungkin dia tulis masa muda, mungkin dia masa dia berumur sikit, dia berbeza sikit pandangan, kan. Jadi kita kadang-kadang mungkin ulama sendiri tak boleh nak tarjih masa bila dia tulis, kan, buku lama-lama, kan. Jadi macam-macam gaya dia punya fahaman, ya. Jadi kadang-kadang dia mengikuti, kadang-kadang dia bercanggah. Adalah ilat-ilat yang kuat bagi dia untuk mengikuti jumhur ataupun tidak mengikuti jumhur. Okey, 9 suku. Wallahu a'lam. Ada soalan? Lagi soalan? Nakirah dengan mutlak, sama je. Tak nampak beza. Mutlak dengan nakirah sama, tapi cumanya kegunaan, dia mutlak dengan am, mutlak dengan am. Mutlak ni lebih pada sifat, sebab tu dia memerlukan kepada mutlak, memerlukan kepada takyid, kan. Contohnya abdun mu'minun, ya. Abdun tu mutlak, tapi dia bukan am. Jadi mu'minun tu adalah takyid, jadi disifat kepada abd. Itu dah fiqh dalam sufit, kan. Dia melihat macam-campur ilmu pula lah. Tapi dalam rasa dalam bab nahwu ni sama je, mutlak sama je. Am pun mutlak pun am, sama je. Rasa tak ada beza dalam nahwu. Sufit beza lah, mutlak dengan am. Ada soalan ni? Tak ada soalan? Ada, InsyaAllah kita cuba, kalau boleh kita cuba habiskan tahun ni. Ada kita tekan lagi, insyaAllah. Ada ni dia raya ni, macam-macam dia. Okay, terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sa'ilina tabaraka wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha alaina futuhal arifin. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.